Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Kapten Rais daripada program Kurus Viral Lemak Tulen. Kononnya hari tu nak kurus masa bulan puasa, tapi tak kurus pun. Ditambah pula dengan makanan-makanan masa hari raya. Maka bertambah boroi lah korang, bertambah gemuk. Dan kita pun dah menghampiri pertengahan tahun 2022. Jadi untuk selesaikan masalah gemuk boroi korang tu, korang bolehlah join program Lemak Tulen. Yang bestnya program Lemak Tulen ni, kita tak pakai sebarang ubat, sebarang produk kurus dan juga sebarang alat. Masa program ni juga sangat fleksibel dan korang boleh buat dekat mana-mana sahaja walaupun dekat rumah. Dan tak kira apa pekerjaan korang, dengan RM89 sahaja korang akan diajar A to Z, bukan setakat senaman, pemakanan dan macam-macam lagi tips dan rahsia yang boleh membuatkan korang kurus, inch loss, turunkan berat badan dalam masa yang singkat dan sihat. Korang sendiri pun dah tengok, dah ramai, hampir 10,000 orang dah join program Lemak Tulen dan 100% peserta berjaya, tak ada lagi yang gagal. Baik lelaki, baik perempuan, tak kira umur. Sekiranya tak ada kesan lepas habis program, kita bagi money back guarantee. Atas permintaan ramai untuk bulan Jun, kita ada 2 batch sahaja. Slot sangat-sangat terhad, masa yang terhad, jadi tunggu apa lagi? Klik link dekat bawah untuk join program Lemak Tulen. Jangan menyesal. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Apa hal korang? Selamat datang ke dalam channel YouTube Rais Hamid Aris TV. Masih lagi bersama dengan YouTuber kegemaran korang, Rais Hamid. Apa hal korang? Check it out now. Ya berabdu. Let's go. Come on yo. Alhamdulillah. InsyaAllah. Okay, seperti yang korang nampak, kita nak menuju keluar daripada The Starling Mall. Kita baru je settle launching dan juga tayangan perdana untuk filem Mat Kilau. Kalau korang nak tengok segala gambar-gambar aku bergambar dengan siapa, jumpa dengan siapa, siapa yang datang, siapa tetamu kehormat, korang bolehlah pergi dekat aku punya social media lah. Pergi tengok dekat page FB page Aris TV. Korang boleh pergi juga dekat aku punya IG semula. Korang boleh tengok dekat situ. Cuma yang sekarang ni aku nak cerita berkenaan dengan review jujur. Korang pun tahu review yang aku bagi adalah jujur semata-mata, insyaAllah. Tapi sebelum tu, korang jangan lupa untuk tekan butang subscribe, insyaAllah. Kalau korang nak lagi aku bagi review-review yang jujur, insyaAllah kita akan keluarkan dan insyaAllah boleh dijadikan panduan dan asbab kebaikan untuk kita semua. Mak ai dekatnya. Jangan lupa tekan butang subscribe. Filem Mat Kilau, aku akan bagi review part by part, bahagian by bahagian. Ini adalah review yang perspektif aku sebagai penonton. Aku bukan aku dekat ni. Aku bukan pakar filem ke, director tersohor ke, pelakon ke, tak. Macam mana yang korang expect pandangan korang, inilah pandangan aku, insyaAllah lah. Kalau kita ni ada otak, ada hati yang sama lah. Yang you tunduk bukan kereta ni pun tunduk. Oh tak, sebab dia tinggi. So, I ingat I punya tanjak ni kena. Okay, cerita Mat Kilau Jangan risau Mat dekatnya. Aku takkan bagi apa-apa spoiler. Aku akan bagi ulasan yang paling umum. Sebab aku tak nak rosakkan apa-apa. Korang nak pergi tengok ke apa ke. Ya Allah, dekatnya. Asal tinggi sangat aku punya kereta ni. Allahu Akbar. Okay. Alright, relax. Okay, macam tadi aku cakap, aku takkan bagi apa-apa spoiler lah. Okay, aku nak korang pergi tengok, korang rasai sendirilah apa yang aku cakap ni apa semua. Alah, cepat lah cerita Melayu. Mula-mula sekali, dia dah tunjuk disclaimer. Ini adalah filem fiction. Bukan berdasarkan sejarah yang korang baca kat buku sejarah. Tiada. Cuma watak-watak dekat dalam dia ataupun dia punya sejarah dia ada ambil sikit lah, diadaptasi sahaja. Dan kalau ada watak yang ada kena-mengena tu, itu mungkin tidak disengajakan ke disengajakan, aku tak tahulah. Tapi ini adalah based on the ni lah, adaptasi lah. Alah, macam korang tengok cerita Ip Man tu, kalau korang nak tahu cerita Ip Man 1 sampai berapa, 4 tu, Ip Man tu kalau korang tengok sejarah dia lain tau daripada yang korang tengok cerita tu. Itu nama je adaptation saja. Pelakon. Pelakon semua gila-gila, babe. Ini tempat clubbing ni. Daripada pelakon utama, pelakon pembantu, pelakon tambahan, orang yang kadang-kadang keluar dalam seminit dua je,
Aku tak tahu lah. Semua power gila. Malaon punya power, babe. Dia punya pelakon-pelakon dah. Aku tak tahu berapa lah dia bayar apa semua kan. Memang yang daripada yang legend, daripada yang kita tahu dia tak legend lagi, tapi dia punya lakonan dia power. Memang korang boleh expect ni lah. Pelakon-pelakon yang hebat-hebat gila lah yang berlakon. Jadi dari segi lakonan tu, korang tak perlu risau lah. Memang tak ada seorang pun yang kayu kah, yang ampang kepung LDP ke kita? Memang tak ada yang kayu ke, yang kekok ke, yang berlakon yang tak gerti berlakon ke. Semua tu memang tak ada langsung. Okey, dari segi lakonan mantap. Jalan cerita, walaupun benda ni adalah filem fiction, filem yang jalan cerita dia adalah rekaan, tapi aku boleh cakap dekat korang, jalan cerita dia macam yang korang tengok dekat dia punya trailer lah. Very straightforward. Pasal kebangkitan Melayu yang nak mempertahankan tanah air. Diorang berlawan dengan kuasa penjajah, kuasa British dan sebagainya. Itu je lah jalan cerita dia. Cuma dalam dia adalah plot twist sikit-sikit yang mungkin korang macam ni, kenapa kau macam tu lah. Sampai dekat dalam wayang tadi pun bersorak orang. Dah ada 2 kali sorakan lah dekat dalam wayang tadi. So ada part-part yang memang korang akan wow, sangat best. Dari segi dia punya koreografi, dia punya martial art punya koreografi, pada aku disebabkan ada pelakon Indonesia kita iaitu Yayan Ruhian, memang tak ada masalah lah. Memang dia punya lawan tu apa semua best. Dan kita tahu macam Dato' Adiputra, macam Beto, memang dorang ni orang-orang yang pernah berlakon cerita silat, cerita lawan. Dorang pun ada basic lawan apa semua. Jadi bab-bab lawan tak ada masalah. Cuma satulah yang gagal lah bagi aku. Bila kita tengok filem yang diarahkan oleh Samsul Yusof, dia punya identiti sinematografi bila part lawan, aku faham sebab dia kadang-kadang guna stuntman, dia guna body double. So bila part-part lawan ni, dan dia tak nak nampak sangat yang lawan ni dia punya scene lawan tu maybe macam scripted, macam dah dikoreografi kan. So dia punya kamera tu macam goyang-goyang So benda tu mula-mula sekali dia keluar, awal-awal aku dah macam alamak, aku tak suka lah. Tapi scene lawan dia tu best. Scene lawan dia tu serius best. Cuma itulah yang bagi aku gagal lah, part kamera yang masa lawan, masa dia nak tunjukkan kononnya benda tu tengah action. So dia buatlah macam itu. Tapi aku personally aku tak sukalah. So insyaAllah untuk Samsul Yusof maybe boleh improve kot. Sebab macam sisi lawan ni maybe boleh tengok yang Adrian Tan punya filem, scene lawan dia cantik. Walaupun kadang-kadang koreo dia tak berapa nak cantik, tapi disebabkan dia punya camera angle dia, kamera dia punya shooting tu cantik, aku tak tahu sangat. Tapi dia nampak lah yang orang ni memang berlawan lah. Itu yang part yang bagi aku dia gagal. Bagi aku personally filem ni sebenarnya ada mesej yang nak disampaikan kepada orang Melayu Serius Bila kita serius, aku rasa memang orang Melayu kena sindir kau-kau dekat dalam ni. Sindir apa? Yang tu korang kena tengok baru korang faham. Kalau aku ceritakan dekat sini, walaupun benda ni dia tak bagi spoiler pun, tapi kalau aku cerita dekat korang apa yang disindir, korang tak feel. Mungkin korang akan faham benda yang berbeza. Mungkin korang akan terus kutuk, apa Melayu kena sindir, apa filem sindir Melayu, kenapa Melayu nak kutuk Melayu, kenapa pengarah Melayu nak buat filem sindir Melayu. No, korang kena tengok benda ni dia ada mesej serius, ada mesej yang nak disampaikan. Lepas tu pula ada satu scene tu dia ada terangkan pasal Illuminati. Ada satu scene tu dia memang cakap negara-negara Illuminati ni sebenarnya nak jajah semua negara-negara Islam. Aku tengok berani gila kan dia cerita pasal benda tu. Tapi itulah, dia punya skrip tu memang tersusun cantik lah. Tersusun cantik. Dan juga dia tak superb lah, tapi dia punya ayat-ayat yang digunakan tu memang macam kau kena tumbuk Macam aku cakap tadi lah, ayat-ayat dia semua tu sindir, berbentuk sindiran. Kalau kau tengok, mesti kau akan terasa lah. Kalau kau sayang bangsa kau lah, memang kau akan terasa gila lah. Okay? Saya rasa saya rasa sebab apa, macam dulu kita tengok dia betapa dia orang fight for the negara dia kan. Sekarang ke laut. Tu lah. Sebab macam kita tahulah,
Mak Kilau dengan kawan-kawan dia, dengan sahabat-sahabat dia semua, macam mana diorang berjuang kan. Walaupun cerita ni bukanlah cerita yang adaptasi daripada kisah benar, tapi diorang ambil lah dia punya so boleh nampak lah macam mana diorang berjuang sampai anak bini kena bunuh, sampai sanggup tu tak apa bergadai nyawa untuk bangsa dia, untuk cucu cicit dia. Asalkan jangan kau jadi pembelot, tak apa, mati pun tak apalah. Itulah nama dia jihad. Tapi sekarang ni memang korang kena pergi tengok serius Yang kontroversi keluar yang kata guna keris yang salah lah, baju yang salah lah, sampai ada pula gerakan kata jangan pergi tengok cerita ni sebab cerita ni buat tanpa dikaji dulu, tanpa ada perbincangan. Itu bukan masalah aku, tapi aku tengok tak ada pula tiba-tiba nampak Mat Kilau ni bawa identiti Jawa ke apa. Tak adalah pula kan. Memang aku nampak Melayu je lah. Yang itu bukan kepakaran aku tak nak sentuh lah. Yang bab pakaian, identiti semua tu. Tapi so far yang aku nampak, tu cerita Melayu lah. Berapa bintang? Kebintangan bintang dia daripada 10 lah. Jujur ni, aku kena jujur ni. Aku kena fair, aku kena jujur. Semua elemen. Aku boleh bagi 8 lah. Aku boleh bagi 8. Solid 8. Macam aku cakap tadi lah, yang gagal dia yang tu je. Part lawan, kamera dia bergoyang-goyang macam gempa bumi, tapi dia tengah lawan je. Itu je lah. Aku boleh bagi solid 8 lah. Aku rasa filem ni aku boleh tengok lagi, kan? Rasa macam boleh tengok lagi kan. Dia macam cerita KL Gangster lah. Cerita KL Gangster, aku pun tak expect yang aku boleh tengok sampai 10 kali babe. Cerita KL Gangster, walaupun cerita tu very simple, cerita pasal taiko lah benda lah, tapi dia cerita yang boleh ditengok banyak kali. So insyaAllah aku akan tengok lagi. Dia untuk aku, dia satu filem yang komplit lah. Dia ada storyline yang baik, ada pasal semangat, ada pasal kekeluargaan, agama, pasal budaya, pasal semangat bangsa tu. Mestilah patut cerita ni tayang masa Merdeka babe. Baru kena. Tapi ni bukan filem patriotik Ni pasal nak bangkitkan semangat kau tau. Aku tengok tadi pun, habis tadi aku jerit, Allahu Akbar. So memang kena tengok guys. Aku suggest korang tengok lah. Terpulang, korang boleh fikir benda ni typical filem Melayu. Mungkin korang cakap mentang-mentang dia dapat tengok yang premier, boleh. No, tak ada. Aku dah cakap, prinsip Aris TV, kita takkan bias, kita takkan buat review yang berat sebelah, kita akan buat review jujur saja. So kalau aku suggest korang kena tengok, maknanya korang kena tengok. Kontroversi tu, yang tu sebelum filem ditayangkan. Kalau korang nak judge, pergi tengok dulu. Serius aku tengok. Jangan jadi tipikal Melayu. Aku bila dah kena brainwash dengan cerita ni, aku dah jadi semangat Melayu lah. Tanjak pun aku tak buka lagi. Jangan jadi tipikal Melayu, terus menghukum tanpa korang siasat dulu, tanpa tahu keadaan sebenar dulu. So better korang tengok dulu, lepas tu barulah nak judge cerita ni bagus ke. Ada benda yang langgap pantang, langgap benda lah tu kan, sampai ada orang duk hasut jangan tengok cerita ni yang nonsense lah. Tengok dulu Message yang nak disampaikan tu sangat penting. Kalau kau sayangkan bangsa kau pergi tengok. Aku rasa siapa Melayu yang tengok, semua akan menusuk kalbu, semua akan terasa gila lah. Walaupun kau mix Melayu pun, kau akan terasa juga. Kan sekarang kan ada mix dengan Pakistan lah, mix dengan Italian lah. So as long as kau dah pergi tengok lah. Okay. So kalau korang ada sebarang komen, boleh komen dekat bawah. Dan kalau korang suka dengan aku punya review jujur ni, korang boleh share video ni. Okay. Korang boleh suggest dekat orang-orang, suruh pergi tengok. Alhamdulillah aku dapat jadi yang the first lah, among the first yang tengok. So korang pun boleh pergi tengok juga. Alright. So jangan lupa macam biasa, tekan butang like, butang subscribe dengan butang loceng untuk notification video-video pada channel YouTube Rais Hamid selepas ini. Silakan. Kalau nak cakap
Supportlah filem Malaysia. Benda tu klise. Tak ramai orang yang nak buat disebabkan nak support filem Malaysia. Tak ada pun. Tapi berbaloi lah. Filem ni berbaloi untuk korang nak pergi tengok. Korang takkan rugi. Ini bukan satu filem yang tipikal. Mungkin tak sampai tahap 10 bintang lah, tapi worth it lah, worth it. Berbaloi. Dia bukan satu filem tipikal. Dia tak ada scene yang korang akan rasa macam bosan ni. Tak ada. Walaupun scene lawan dia sangat panjang, tapi dia susun scene lawan dia tu cantik. Kau tak boring. Ada satu part tu aku sedih lah. Yang part yang Beto tu. Yang tu lah. Yang tu memang aku memang feel lah. Aku memang menusuk lah. So aku macam alamak, aku tengah nak, bukan hero, dia semi hero. Dia macam hero. Kita nak memperjuangkan bangsa kita, dalam masa yang sama kita kena korbankan something tu yang macam Allahu Akbar. Okay, korang pergi tengok InsyaAllah. Semoga korang semua dapat kebaikan InsyaAllah dengan filem ni. Sebab banyak mesej-mesej untuk orang Islam juga yang disampaikan. Tapi tak ada masalah pun, bangsa lain pun boleh tengok filem ni. Filem untuk semua rakyat Malaysia lah. Okay, kita baiki amalan kita. Kita muhasabah diri, amal makruf, nahi mungkar, tinggalkan perkara yang dilarang, dan kita kejar nak masuk syurga. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam next video. Assalamualaikum. Have a nice day ahead. Bye bye. See ya. Allahu Akbar.